أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Maksudnya dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maka sekarang sesiapa yang coba mendengar akan mendapati api yang bernyala yang menunggu merejamnya. Dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara golongan yang baik keadaannya. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kami, di antara kita golongan yang baik keadaannya. Dan ada di antara kita ataupun kami yang lain dari itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlain-lain. Dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah. Walau di mana sahaja kita berada di bumi. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walau di langit sekalipun. Ayat-ayat ini menyambung percakapan jin. Iaitulah rombongan jin yang menemui Nabi SAW yang sedang bersemayang bersama dengan para sahabatnya. Setelah mereka mencari-cari apa gerangan yang menyebabkan mereka diserang dengan hebat oleh serpihan-serpihan bintang, tak pernah berlaku selama ini. Pemimpin mereka iblis suruh cari. Lalu satu rombongan menemui Nabi SAW yang balik dari Uqas, bersembahyang dengan sahabatnya. Mereka mendengar Nabi membaca ayat-ayat Quran. Dan mereka melihat sahabat-sahabat ikut apa yang Nabi buat, rukuk dan sujud. Sangat taat. Mereka kagum dengan ayat-ayat Quran yang dibaca. Dan mereka kagum dengan ketaatan sahabat mengikut Nabi SAW berjamaah. Dan mereka berkata, wa anna lamasna sama. Mereka balik ke tempat mereka menceritakan berkaum mereka. Setengah ulama mengatakan mereka dari Nasibin di Iraq. Nasibin, satu daerah di Iraq. Jin yang datang dari Iraq. Wa anna lamasna sama, satu riwayat kata datang dari Yaman. Wallahu a'lam. Quran tak sebut dari mana. Quran sebut rombongan jin. Wa anna lamasna as-sama' fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhba. Dan sesungguhnya kami telah berusaha untuk menyentuh langit, yakni mencuri berita-berita langit seperti kebiasaan kami. Tiba-tiba kami dapati dipenuhi oleh pengawal-pengawal yang sangat hebat. Dan serangan api
yang membakar, yang bertalu-talu datangnya. Bila kami pergi di tempat itu, kami diserang. Kami dikawal oleh malaikat-malaikat yang ramai. Dan diserang oleh serpihan-serpihan bintang yang banyak, kalau kena membinasakan kami. Sangat hebat. Mengapa hal ni? Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan sesungguhnya menjadi kebiasaan kami sebelum ini, kami duduk di tempat itu untuk mendengar. Untuk mendengar perbualan malaikat-malaikat di langit. Perbualan malaikat-malaikat di langit. Mengikut riwayat dalam satu hadis, bila Allah Ta'ala memerintah sesuatu perkara, disebut dalam hadis, innaha la turma li mauti ahadin. Kita baca hadis itu kemudian, di mana jin ni duduk di tempat itu, tujuannya nak mencerita, nak mencuri perbualan malaikat tentang apa-apa berita yang berlaku di bumi. Setelah mereka mendapat maklumat, lalu mereka memberitahu kepada bomo-bomo, ahli-ahli nujum yang bersahabat dengan mereka. Cumanya mereka ni beritahu berita yang ditambah-tambah, menjadikan berita tu rendang, jadi tak betul. Macam perangai manusia lah juga. Berita sedekah jadi serta, jadi sedekah. Itu jadinya begitu. Menjadikan berita tu tak betul. Kerana mereka tidak boleh mengawal kelemahan diri mereka. Jadinya begitu. Kami duduk di tempat untuk mencuri berita. Faman yastama'il ana yajid lahu shihaban rasada. Maka sesiapa sahaja di kalangan kami sekarang ni, kalau duduk di situ nak mencuri berita, nascaya mereka akan diserang oleh serpihan-serpihan bintang yang datang dengan cara yang sebanyak-banyaknya, tak boleh mempertahankan diri. Apa hal ini? Para ulama berkhilaf. Adakah perkara ini berlaku setelah dilahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dilakukan sebelum daripadanya? Tai bintang menyerang jin ni, syaitan, berlaku zaman dulu juga. Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan selepas dia angkat Nabi Isa alaihi salam, selama 500 tahun, 500 tahun langit tidak ada kawalan. Tidak ada kawalan langsung. Sebelumnya ada kawalan. Kawalannya tak serapi begitu yang berlaku sekarang. Bila Nabi Isa dia angkat ke langit, tidak ada kawalan. Menyebabkan jin boleh mencuri rahsia-rahsia langit. Sebaik saja dilahirkan Nabi Muhammad SAW, mereka diserang dengan serangan yang hebat. Mereka terkejut. Mengikut satu riwayat yang lain, ini riwayat jumhurul ulama, sebenarnya langit dikawal sejak zaman dulu, tetapi kawalannya tidak seketat selepas zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh mencuri juga. Di mana mereka yang mengatakan bahawa langit dikawal juga sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi duduk dalam satu majlis bersama dengan beberapa orang sahabat dia di waktu malam. Tiba-tiba Nabi tengok tahi bintang. Tahi bintang nampak. Yang kita tengok di langit. Nampak serpihan. Cung-cung laju. Orang tua-tua Melayu kata alia botol. Botol tu mana tanpa tak tahu. Itu orang Melayu. Alia botol. Alia botol dia kata. Orang Melayu kata. Lalu Nabi tanya sahabat-sahabat dia. Ma kuntum taquluna fi mithli hadha fil jahiliyah. Nabi tanya sahabat dia. Mu kata apa bila tengok api yang laju ni, mu kata apa zaman jahiliyah dulu? Kata mereka, kunna naqulu yamutu azim au yuladu azim. Kami kata itu menandakan orang besar akan mati, akan dilahirkan orang besar yang baru. Kami kata begitu. Itu kepercayaan kami.
Orang Melayu pula ahli botol. Kalau berlaku tu tanda bala nak turun. Itu kepercayaan orang Melayu. Karuk berlaku. Jahiliyah Arab pun karuk, jahiliyah Melayu pun karuk. Dua-dua karuk berlaku. Sabda Nabi SAW, innaha la turma li mauti ahadin wala li hayatih. Walakinna Rabbana subhanahu wa ta'ala idha qadha amran fis sama' sabaha amal hamalatul arsh summa sabaha ahlu kulli sama' hatta yantahiya at-tasbih ila hadhihi as-sama' wa yastakhbiru ahlu as-sama'i hamalatul arsh madha qala rabbukum fayukhbirunahum wa yukhbiru ahla kulli sama'in hatta yantahiya al-khabaru ila hadhihi fatattakhattafu al-jinnu fayurmuna fama ja'u bihi fahuwa haqqun walakinnahum yazidun. Maksudnya Allah Ta'ala tidak melontarkan serpihan ini dengan sebab matinya seseorang dan dengan sebab hidupnya seseorang. Bukan dengan sebab orang mati, sebab orang hidup berlakunya ini, kata Nabi. Bukan dengan sebab itu. Tetapi Tuhan kita subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, apabila dia memutuskan sesuatu perkara di langit, maka malaikat-malaikat yang menanggung aras bertasbih. Kemudian apabila malaikat bawah mendengar tasbih malaikat yang menanggung aras, penduduk langit seluruhnya bertasbih. Sehinggalah langit ini, langit dunia, malaikat yang jaga langit dunia bertasbih. Lalu mereka bertanya kepada malaikat yang di atas, dan tanya penanggung-penanggung aras, apa yang berlaku? Tuhan firman apa? Lalu malaikat yang menanggung aras memberitahu, dan diberitahu kepada penduduk langit seluruhnya. Bila malaikat ini berbuah di antara satu sama lain, maka jin-jin yang mencari rahsia langit mencuri berita itu, dan mereka bawa ke bumi dalam keadaan mereka menakut tambah. Maka Allah merejam mereka dengan serpihan-serpihan bintang. Hadis ini menunjukkan bahawa mencuri rahsia langit berlaku sejak zaman dulu. Bahkan disebut dalam Qasasul Anbiya, Fir'aun mendapat maklumat daripada ahli nujum dia, ahli ta'bir mimpi, akan zahir seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaannya. Lalu Fir'aun mengarahkan seluruh pegawai-pegawainya, ketua-ketua kampung, membuat bancian perempuan-perempuan yang mengandung. Setelah dilahirkan anak lelaki dia sembelih untuk menghalang kelahiran Nabi Musa AS. Menunjukkan bahawa rahsia langit dicuri sejak zaman dahulu, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu berlaku. Sehinggalah mereka tak boleh curi lagi selepas dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang berlaku adalah di antara tanda yang besar kebesaran kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang diutuskan untuk seluruh manusia dan jin, tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa. Mereka mestilah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kerana selepas pada ini Tuhan akan kiamatkan dunia. Tak ada lagi Rasul selepas Muhammad. Semua ajaran Muhammad sapa ke seluruh dunia, jin pun sapa, manusia di mana benua pun sapa ajaran Nabi ini. Tak boleh nak mengelakkan diri lagi. Oleh kerana peristiwanya besar, Tuhan jadikan di antara tanda-tandanya ialah jin tidak boleh mencuri rahsia langit. Mereka mendapat satu alamat, mereka cari, akhirnya bertemu dengan Nabi SAW. Wa anna la nadri, ini kata mereka, kata jin itu. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak tahu mengapalah berlakunya kawalan yang ketat ini, serangan yang hebat ini,
Sehingga kami diserang oleh tahi-tahi bintang yang bertalu-talu. Nak dekat tak boleh, hebat. Kalau dekat, hancur. Terbakar, musnah. Macam mana? Apa nak berlaku ni? Asyarrun urida bimang fa'al. Adakah akan berlaku suatu bencana yang akan menimpa bumi? Nak tipu bencana? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataupun Tuhan nak jadikan sesuatu yang baik kepada penduduk bumi. Rupanya akhirnya mereka tahu apa yang berlaku, sesuatu yang sangat baik, rahmat Allah kepada seluruh alam, iaitulah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan mereka beriman kepadanya, merupakan tanda besar hampirnya kiamat. Selepas ini akan berlakunya kiamat. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah ajaran Allah yang ada dalam Quran, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ditolak oleh manusia seluruhnya. Tak ada lagi orang beriman, tak ada lagi jin yang beriman. Orang beriman mati, jin beriman pun mati, tinggal kafir saja. Di masa itu berlakulah kiamat yang besar yang menghancurkan dunia seluruhnya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita golongan yang baik keadaannya, dan ada di antara kita yang lain dari itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlain-lain. Dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah, walaupun di mana sahaja kita berada di bumi. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walaupun ke langit sekalipun. Dan bahawa sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya dengan tidak bertangguh-tangguh lagi. Kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidaklah ia akan merasa bimbang menanggung kerugian mengenai amalnya yang baik, dan juga tidak akan ditimpakan sebarang kesusahan. Dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran, nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam, dan ada pula golongan yang kufur derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Dan ada pun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka jahanam. Nabi Muhammad diwahyukan menerangkan lagi, dan bahawa sesungguhnya kalaulah mereka manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab pembawa kemewahan, terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka. Pemberian yang demikian untuk kita menguji dan menzahirkan bawaan dan keadaan.
mereka dalam menikmati apa yang kami berikan itu, adakah mereka bersyukur dan betul-betul menurut Islam dan tetap betul menurut Islam? Dan ingatlah sesiapa yang berpaling dari mengingati Tuhannya, yakni tidak bersyukur dan tidak tetap di atas jalan Islam, maka Tuhan akan memasukkannya ke dalam azab yang memuncak beratnya. Ayat-ayat yang kita baca ini masih lagi Allah Ta'ala menceritakan percakapan sahabat kita di kalangan kaum jin yang telah menganut Islam, diwahyukan kepada Nabi SAW untuk menjadi pengajaran kepada kita, kerana ucapan golongan jin yang beriman ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Disambung lagi ucapan mereka, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Kata kumpulan jin itu, dan sesungguhnya di kalangan kita ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan di kalangan kita ada orang-orang yang tidak begitu. Kami ini mengikut berjalan-jalan yang banyak berbagai jenis, menunjukkan bahawa di kalangan jin ada yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh. Di kalangan jin juga ada yang beriman, yang mengerjakan amal yang jahat, macam manusia juga. Dia bukan malaikat, dia macam manusia juga, boleh berfikir, memilih, ada nafsu. Dan ada yang kafir, ada yang kafir, di mana kalangan ulama mengatakan ayat ini memberi makna yang Islam ni pula berbagai-bagai mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Sunni, Syiah, Khawarij, Murji'ah, macam-macam. Pasal apa jadi begitu? Mengikut tok guru dia mengaji, dia hadir dalam masjid bersama-sama dengan kita mengaji juga, maka dia ikut tok guru yang dia dengar, yang dia mengaji itu. Macam manusia juga, kalau tok guru tu molek, molek lah. Tok guru tak pakai gawa, tak pakai gawa lah. Tara'iqa qidada, jalan-jalan yang bermacam-macam, berdasarkan kepada menerima ilmu. Ilmu adalah satu amanah. Semua ilmu kena rujuk pada Quran dan hadis, rujuk pada asas-asas yang dibawa oleh ulama mengikut Quran dan hadis, bukan ilmu bahar-rambang. Kalau ilmu bahar-rambang tidak ada asas Quran dan hadis, jadi sesat, jadi punah. Manusia mengaji dengan macam-macam, jin juga mengaji dengan puak yang macam-macam, menyebabkan mereka berbagai-bagai fikiran berlaku kalangan mereka, sebagaimana juga berbagai-bagai fikiran di kalangan manusia. Wa anna dhananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami yakin dan percaya. Zon di sini yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya. Zon dalam Quran, kalau Allah Ta'ala sebut tentang orang yang beriman, yakin dan percaya, bukan zon, sangka ini, tidak. Kami yakin dan percaya annahu lan nu'jizallahu fil ardi, kami tidak boleh melepaskan diri daripada Allah di bumi ini. Kalau lawan Allah Ta'ala, tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Kami beriman, kami percaya. Kalau ada kalangan kami berasa dia pandai boleh gaib, boleh nyata, boleh terbang dalam sekedip mata, nak lari daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Manusia tak boleh lari daripada Allah Ta'ala, jin pun tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh meremahkan Allah Ta'ala, walan nu'jizahu haraba, dan kita tidak boleh lari ke langit, tak boleh melemahkan Allah Ta'ala, tidak boleh. Allah Ta'ala maha kuasa, maha perkasa. Nak lari ke bumi tak boleh, masuk dalam batu pun tak jadi apa, nak ke langit pun langit Allah juga tak boleh lari. Jin kata,
Jin ni menasihatkan kaum dia. Tuhan wahyikan pada Nabi, nak suruh nasihat ke kita juga. Kalau jin tu kata dia tak boleh lari ke langit bumi daripada Allah Ta'ala, mung pun tak usah buat lah roket naik ke bulan ke mana pun. Bulan tu baru langit dunia, Marih baru langit dunia. Langit belum langit ke-7 lagi, nak lari daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Hari ini kita melihat ahli-ahli sains yang mengkaji angkasa lepas, bila baca Quran masuk Islam. Masuk Islam. Begitulah kalangan jin. Kalangan jin yang kafir pun, kalau dia mengaji, dia dengar macam jin yang dengar Nabi baca Quran, dia dengar kerana nak mencari kebenaran, dia ikhlas, maka Tuhan beri hidayah. Kalau sekiranya tak ikhlas, dia berasa dia sombong, berasa dia pandai cerdik, lalu macam iblis ketua dia, kafir sampai mati dah jawab dia. Manusia begitu juga. Ada manusia ni berasa dia cerdik sangat, bijak sangat, pandai. Orang nasihat dia tak mau dengar, dia tak mau mengaji, tak ikhlas. Orang macam ni macam iblis lah, tak dapat hidayah sampai kiamat. Na'udzubillah min zalik. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya tatkala kami mendengar petunjuk, yakni petunjuk Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, kami dengar ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanna bih, kami beriman kepadanya, menunjukkan jin ini masuk Islam. Kami beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsan wala rahaqa. Maka sesiapa yang beriman kepadanya, maka dia tidak takut mengurangkan pahala kebaikannya, dan dia tidak takut dengan sebab dosa dia buat, Tuhan ampunkan dosa dia. Barang siapa yang beriman, yang percaya kepada Allah dengan percaya yakin, dia tak takut lagi. Tuhan beri pahala pada dia, Tuhan ampunkan dosa dia, dengan sebab dia mengerjakan amal, tak sia-sia amal dia. Allah Ta'ala tak berhajat kepada pahala kita. Kita melih korban, makan daging, Tuhan nak makan daging ke? Tuhan makan daging? Tak. Tuhan suruh daging bagi kepada orang fakir miskin, sahabat handai, saudara kita, bagi daging ni. Orang kafir dia rebang, lepas rebang letak daging tengah padang, biar Tuhan pergi makan. Tu pelawak. Bukan Tuhan makan, bewok pergi makan. Tuhan nak makan daging, Tuhan tak berhajat. Ini baiknya ajaran Islam. Hak ke laut zaman dulu, meleh kerak kepala ni nak pergi ke setang dia. Peranyuk, terlang perahu, makan dia kaki si habis. Tinggal tulang saja, pelawak je. Bohong. Yang makan dia kabuta. Oleh kerana itulah, bila kebang, Tuhan suruh bagi daging. Bagi orang miskin, bagi daging untuk kita, tulang-tulang datang korban ni, untuk saudara-saudara kita di kalangan jin. Makan tulang. Dia makan dengan cara dia. Bukan makan mamuh, kerok-kerok begitu, dah. Makan dengan cara makhluk gaib yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Tuhan jadikan rezeki dia daripada tulang. Ini dia. Kalau beriman, tak takut. Dengan sebab dia buat amal baik, Tuhan beri pahala. Kalau buat amal yang jahat pula, Tuhan ampunkan dosa. Itu dia, kalau Tuhan hukum pun hukum macam tu juga. Adilnya Tuhan ni. Pahala digandakan 10 kali ganda. Satu amal baik yang barang siapa yang niat nak buat amal baik, dia beri satu pahala. Niat dia. Bila dia buat, dia beri 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada yang lebih pada itu lagi. Orang yang niat buat jahat, malaikat tak tulis lagi niat. Sudah buat jahat, tulis satu dosa saja. Kalau dia minta ampun, Tuhan ampunkan dosa dia. Itu dia. Ini rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, maka orang yang beriman jangan takut pahala yang Tuhan beri. Tuhan mengampunkan dosa yang dia buat. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya kata jin kata, minnal muslimun,
di kalangan kami ada yang Islam. Wa minnal qasitun, dan di kalangan kami ada yang zalim. Yang zalim tu kafir lah, yang meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Kalangan kami ada yang Islam dan ada yang zalim. Al-qasitun makna dia zalim, al-muqsitun makna dia adil. Itu bahasa Arab. Itu al-qasitun, al-muqsitun, al-qist. Itu bahasa Arab ni lah, seninya bahasa Arab. Di sini perlunya belajar ilmu nahu untuk memahami Al-Quran. Wa minnal qasitun, di kalangan kami ada mereka yang zalim. Kalau al-muqsitun, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah Ta'ala kasih pada orang yang adil. Di kalangan kami ada orang yang zalim. Faman aslama faulaika taharraw rasyada, maka sesiapa yang Islam, sesiapa yang Islam, yang masuk Islam, mengikut jalan yang betul, jalan yang benar, taharraw rasyada, faulaika taharraw rasyada, mereka itu telah mengikut jalan yang betul, jalan yang cerdik, jalan yang bijak, kata jin. Sesiapa kalangan kami yang masuk Islam, bermakna dia ikut jalan yang cerdik, jalan yang bijak, jalan yang betul. Mana siapa kalangan kami yang tak masuk Islam, jawab dia jalan yang bodoh, masuk neraka. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, dan adapun yang zalim di kalangan kita, yang tidak ikut jalan yang benar, tak masuk Islam, tak beriman, fakanu li jahannam hataba, maka jadilah mereka itu umpan-umpan api neraka Jahannam. Pernah ditanya Abu Hanifah. Abu Hanifah ni terkenal seorang yang Tuhan beri cerdik luar biasa, Imam mazhab Hanafi. Dia dulu pada Imam Syafi'i lagi terkenal dengan boleh jawab spontan. Abu Hanifah ni, kalau orang soal dia boleh jawab lalu, dan jawapan dia cukup menarik. Orang tanya dia, wahai Syekh, dia ngajar dalam masjid di Iraq, macam mana Tuhan seksa jin dengan api neraka? Jin daripada api, jin daripada api. Dia kata jin masuk neraka, macam mana api masuk dalam api? Tak ada apa, suruh pergi aja. Apa ni, apa pegang bekas air zaman dulu tak ada kaca, dia daripada tanah. Abang Nepal tanya ni daripada benda, daripada tanah. Mu daripada apa? Daripada tanah. Dia ambil lekuk, kata apa dia? Sakit tak? Sakit. Sakit juga rupanya. Tanah dengan tanah. Abang Nepal jawab. Itu Abang Nepal terkenal dengan pintar. Dan kita Aqidatun Najin menyebut perbahasan Abu Hanifah dengan dahriyin. Dari ialah puak-puak ahli falsafah yang tak percaya ke Tuhan. Itu masa dia budak lagi, dia dah boleh berdebat dengan puak ahli falsafah ni. Guru dia Hamad bin Salman, habis ulama-ulama kalah, tinggal Hamad bin Salman, seorang alim kalangan tabi'in. Tinggal Hamad bin Salman saja yang tak dihujahkan oleh ahli falsafah. Lalu ditetap pada hari Jumaat berhujah Hamad bin Salman. Dia pun lalu belah pagi, tengok tok guru dia nengung. Dia budak lagi. Apa tok guru nengung? Dia kata, aku mimpi semalam. Mimpi gerung mimpi tu. Mimpi apa tok guru? Aku mimpi aku masuk dalam kebun yang subur. Tiba-tiba tubik babi seekor. Babi makan habis tak nak mang. Makan habisnya mamuh, tinggal tunggu se. Hak lain dia mamuh dengan tunggu-tunggu. Tinggal tunggu se. Lepas tu tubik bertunggu tu, tubik 5 seekor. 5 tu takak babi tu. Aku tak tahu apa benda tu. Dia kata, Tok Bulat, saya nak takbir. Saya nak takbir mimpi ni. Kata Hamad bin Salman, Abir ya Nu'man. Takbirkan. Nu'man bin Thabit. Takbir. Tok Guru, pada pandangan saya, kebun tu agama Islam. Kebun tu agama Islam. Pohon-pohon kayu tu adalah ulama-ulama. Babi tu anak belawang Tok Guru tu. Babi anak belawang Tok Guru. Habis dia mamuh belaka ulama-ulama lain. Tinggal tunggu saja. Tunggu. Rimau tu biar tu saya. Biar saya lawan Tok Guru. Biar saya lawan. Itu terkenal dalam kisah dia. Dan dia mengalahkan ahli falsafah.
pada masa dia telah budak lagi. Ini kemahiran Abu Hanifah. Jadi dia jawab, seksa jin daripada api. Api kena seksa, Tuhan beri seksa juga walaupun daripada api. Jangan berasa dia sedap, dia daripada api, neraka api juga. Tuhan boleh seksa kayu dengan kayu pun seksa juga. Kayu dengan gahar, kayu dengan kayu sampai auh boleh terbalik kayu dengan kayu. Itu dia, kayu besar tipu atau kayu kecil. Macam-macam. Tuhan itu maha berkuasa. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid 'an dhikri rabbih yasluhu 'adzaban sa'ada. Dan bahawa sesungguhnya di sini khilaf ulama. Ada kalangan ulama yang mengatakan ini ucapan firman Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala sendiri. Ada ulama mengatakan ini ucapan jin lagi. Jin kata, tak apalah, yang penting kita faham makna dia. Khilaf ulama tu, itu bab yang lain. Ulama dibahas dari segi nahwu dia. Kalau kita cerita di sini 4 jam. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati, dan bahawa sesungguhnya kalau sekiranya mereka istiqamah istiqamah di atas jalan yang betul, iaitulah jalan Islam. Kalau jin termasuk manusia juga, Tuhan kata, ataupun jin kata kalau puak-puak aku ni istiqamah di atas jalan yang betul, kalau itu ucapan jin, sama juga manusia kena ambil pengajaran di atas as-siratal mustaqim. La asqaynahum ma'an ghadaqa, nescaya kami curahkan kepada mereka air-air yang banyak yang menyuburkan tanah, menyuburkan kehidupan mereka, rezeki yang melimpah ruah. Ada ulama mengatakan sebelum mereka berjumpa dengan Nabi ini berlaku kemarau selama 7 tahun. 7 tahun kemarau. Bukan sahaja diserang oleh serpihan-serpihan bintang, kemarau yang sangat memanaskan, dan jin suka duduk di tempat air. Oleh kerana itulah ulama-ulama kita melarang kejaga kecing tempat air bertakung waktu malam, kerana ada puak-puak di situ dengan kaca dia. Tak boleh bagi kecing tempat-tempat tanah ngekoh ke apa, nampak air ke kecing. Itu tak boleh. Boleh jadi puak dia ada di situ, jangan kaca. Carilah tempat lain, ambil air tu basuh. Itu adab yang diajar oleh ulama. Kita kena percaya pada perkara gaib. Kalau sekiranya mereka jin termasuk manusia, itu kalau firman Allah. Ataupun jin kata kalau sekiranya mereka itu puak-puak aku ni ikut jalan yang betul, istiqamah, istaqamu 'ala tariq, istiqamah betul di atas jalan yang Tuhan tunjuk ini, la asqaynahum ma'an ghadaqa. Asqaina, itulah Tuhan yang kata. Ini ulama, ini firman Tuhan. La asqaynahum ma'an ghadaqa, nescaya kami curahkan kepada mereka air hujan yang banyak, membawa keberkatan kepada mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan kepada mereka berkat-berkat yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Itu firman Allah Ta'ala. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman, istiqamah, Tuhan beri kesenangan kepada mereka. Bila baca ayat ini, Sayyidina Umar kata, aynama kanal ma kanal mal, wa aynama kanal mal kanatil fitnah, kata Sayyidina Umar. Di mana ada air ada harta, Sayyidina Umar kata. Di mana ada harta ada bencana, Sayyidina Umar kata, yang menggodakan orang. Harta ni boleh menggodakan orang, kata Sayyidina Umar. Bila menggodakan orang boleh jadi rosak, Sayyidina Umar kata. Bila ada air, air ni bukan saja untuk minum, zaman sekarang untuk tenaga elektrik. Afara'aitul ma'al ladzi tashrabun, afara'aitul naral allati turun antum ansha'sum sajarataha. Disebut dalam surah dalam surah Al-Waqi'ah,
Di mana daripada api ada tenaga, daripada air boleh mengeluarkan api. Ini kehebatan. Dengan sebab ada air banyak, air terjun boleh buat tenaga elektrik, boleh buat kilang, boleh buat macam-macam. Menyebabkan berlakunya kekayaan. Bila kekayaan jadi fitnah. Ulama-ulama Atha' bin Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Ad-Dhahhak, Qatadah, Muqatil, Atiyah, Ubaid bin Umair, Al-Hasan Al-Basri berkata, kana wallahi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ina muti'in fafutihat alaihim kunuzu Kisra wa Qaisar wal Muqawqis wal Najashi fafutinu biha fawasabu ala imamihim faqataluh. Ini ulama-ulama tabi'in yang bersedih dengan pembunuhan Sayyidina Uthman. Kata mereka, puncanya Allah Ta'ala memberi kemenangan, boleh menawan kekayaan Kisra, kekayaan Rom, kekayaan Muqawqis Mesir, kekayaan Najashi Raja Habasyah. Bila Islam sudah menang, maka jadi kaya, jadi senang bala bunuh khalifah sendiri, Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini puncanya membawa fitnah bila kemenangan. Kemenangan ni kalau kita tak beriman, tak berakhlak, akan merosakkan diri sendiri. Jadi Tuhan sebut di sini dalam ayat suratul Jin, linaftinahum fih, supaya kami menguji mereka. Linaftinahum fih, untuk menguji mereka, ujian yang menggoda, sama ada bersyukur ataupun kufur terhadap nikmat Allah. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluhu adaban sa'ada, dan sesiapa yang berpaling daripada ingat kepada Tuhannya, nescaya dia mengikut jalan yang membawa azab yang bertalu-talu ke atas mereka. Maknanya Tuhan beri nikmat kepada manusia, kalau istiqamah mengikut Islam, Tuhan beri kesenangan. Tetapi ingat, kesenangan Tuhan beri jadi ujian pula. Bila ujian, ada orang yang berjaya dengan ujian, yang bersyukur. Yang bersyukur dapat pahala besar, martabat yang tinggi. Ada yang kufur, yang kufur ni boleh azaban sa'adah, azab yang bertalu-talu ke atas mereka, azab yang memuncak. Mengikut satu tafsir, sa'adah ni ialah satu bukit gunung dalam neraka. Gunung, bukit gunung dalam neraka. Bila ahli neraka bergantung, dia hancur tangan, hancur habis tangan, panahnya gunung ini. Ada ulama menafsirkan begitu. Apa yang penting, orang tak syukur, jawab dia neraka lah. Jadi jin mengingatkan puak-puak dia. Walaupun jin mengingatkan puak-puak dia, Tuhan turunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk menjadi pengajaran kepada kita semua. Kita beriman, beramal dan bersyukur di atas nikmat Allah. Jangan kufur ataupun beriman, Tuhan beri nikmat, kufur tak ada nikmat pula jadi punah juga. Hendaklah beriman, beramal dan ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Macam Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam lepas jadi raja, ayah dia mati, dia jadi raja. Lepas jadi raja, Nabi Sulaiman dia beri kerajaan la yambaghi li ahad, kerajaan yang tak pernah diberi seseorang pun sebelum dan selepasnya sehingga hari kiamat. Boleh memerintah manusia, memerintah jin. Jin boleh diperintahnya. Burung yang terbang di udara boleh diperintah oleh Nabi Sulaiman. Burung yang susah dikawal. Bukan saja binatang di bumi, burung terbang di udara Nabi Sulaiman boleh arah, mari. Hebat Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman boleh membuat istana-istana yang indah, boleh membuat bangunan-bangunan yang hebat, boleh menjamu tetamu-tetamu yang ramah dengan nikmat. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aakfur am akfur, ashkuru an akfur. Ini adalah kelebihan Tuhan beri pada aku. Tuhan nak uji aku, sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Nabi Sulaiman menjadi contoh orang yang syukur kepada nikmat yang Tuhan beri. Kalau ada orang tu dia kata dah oleh mayang sibuk dah lalu nak jaga ni, nak jaga tu jaga, urusan banyak sangat. Mana banyak urusan dia dengan Nabi Sulaiman? Mana banyak dia jawab. Tak boleh nak jawab. Nabi Sulaiman bukan main meretuh
kerajaan yang paling besar dalam sejarah manusia, tak tinggal semayang, tak tinggal ibadat, tak tinggal beribadat pada Allah Ta'ala. Macam mana kita ada harta sekakang kera je. Sekakang kera, orang Melayu kata, sekakang kera ni sikit je. Lupa dah nak semayang bang, lupa nak beribadat. Ini kerana tak syukur. Manusia jin sama saja. Ayat ini ditujukan kepada jin menjadi pengajaran kepada manusia. Wallahu a'lam.